Bila kita bincang tentang perang Yamamah ni, kita tidak dapat lari daripada tokoh-tokoh besar yang terlibat, terutama dua komander perang pasukan Islam, iaitu anak Abu Jahal. Abu Jahal tu dah wafat pula Abu Jahal ni. Wafat ni sebenarnya bahasa Arab je. Kalau kata wafat ni mati dah, tapi kata nak tak wafat pada Abu Jahal tak berapa nak kena dah. Baik, kembali. Ikrimah bin Abu Jahal ni ialah anak Abu Jahal yang mana dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Dan seorang lagi komander perang yang besar ialah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni pun lewat masuk Islam, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah selepas perjanjian Hudaibiyah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, baru Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Kalau tuan-tuan perasan, sewaktu peristiwa perjanjian Hudaibiyah tu, dua orang ni lah yang menjadi komander perang tentera kafir musyrikin. Ikrimah bin Abu Jahal dengan Khalid bin Al-Walid ni jadi komander perang kafir musyrikin sewaktu Nabi ni nak bertolak ke Mekah. Mereka dua orang ni lah yang jadi penghalang daripada Nabi masuk untuk ziarah dan menunaikan umrah tahun 6 Hijrah tu. Lalu terjadilah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Tetapi di sini nak gambarkan kepada kita, bila mana seorang tu dapat hidayah dan petunjuk Allah, dia boleh tukar karakter orang tu jadi jasa yang besar dalam Islam. Begitulah dengan kedua tokoh ni, jadi tokoh yang berjasa dalam perang Yamamah. Secara ringkas, selepas Rasulullah wafat, kita menyaksikan satu peristiwa yang tak dapat disangka-sangka oleh umat Islam. Dulu penghujung hayat Nabi, bila turunnya surah Iza Ja'a Nasrullah, itu adalah satu gambaran ramainya manusia pada masa itu daripada pelbagai bilangan suku-suku dan kabilah masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan kejayaan dakwah Rasulullah pada penghujung kehidupan beliau. Seluruh boleh dikatakan semenanjung tanah Arab tu telah berjaya diislamkan. Tetapi yang berlaku paling sedis dan sedih, bila Rasulullah wafat, hak ramai-ramai masuk Islam berbondong tadi dia jadi bertukar. Dia jadi terbalik, ramai-ramai pula murtad, ramai-ramai pula keluar. Murtad saja, keluar saja, tetapi lebih jauh mereka melakukan pemberontakan sebagaimana yang kita cerita di awal muqaddimah. Baik. Antara tiga tempat paling tegar lagi mempertahankan Islam pada masa itu, yang masih kuat, Mekah. Yang kedua, Madinah. Yang ketiga, Taif. Hak ni lagi masih kuat berpegang dengan Islam pada masa itu, di samping ada beberapa suku dan kabilah yang duk bertebaran di merata-rata masih berpegang dengan Islam yang kuat. Tetapi kebanyakan kabilah-kabilah yang agak jauh dan pendalaman, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Abu Bakar. Sekaligus sebenarnya adalah pemberontakan terhadap agama Islam. Baik. Musailamah Al-Kazzab ni seorang lelaki daripada Bani Hanifah, yang mana ketika hayat Nabi itu, Nabi duk masih ada, Nabi duk masih hidup ni, dia pernah masuk Islam. Dia pernah jumpa Nabi dan dia masuk Islam. Bahkan dalam kitab-kitab sirah meriwayatkan dan merekodkan dia pernah bina masjid di Yamamah untuk orang-orang Islam ni bersolat. Tetapi ketika Rasulullah masih hidup juga, dia juga mengaku sebagai Nabi palsu dan dia pernah mengutus surat kepada Nabi menyatakan hal tersebut, dan Nabi hantar pula utusan dia dua orang yang akhirnya utusan Nabi ni dibunuh. Tapi selepas kewafatan Rasulullah, mereka makin ramai, mereka makin kuat, sehingga pasukan yang akan dihadapi oleh sahabat-sahabat Islam ni, di belakang Musailamah tu ada jumlah lebih kurang 40,000. Besar tuan-tuan, 40,000 ni. Dalam sejarah perang Islam sebagai contoh, dalam perang Badar kita menyaksikan Islam lebih kurang 313, kecil. Dalam perang Uhud kita ada lebih kurang 1,000, kecil. Dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit kita ada 3,000. Ketika perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah bawa 1,500 orang.
Paling besar pun ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah bawa 10,000. Hak ni nak hadapi satu pasukan musuh yang begitu kuat, yang begitu besar, dipimpin oleh Musailamah 40,000. 40,000 tuan-tuan. Dan tentera Islam yang menentang Musailamah pada masa ni jumlah dia lebih kurang berapa? 13,000 orang. 13,000 nak lawan 40,000. Purata atas kertas seorang Islam perlu lawan 3 musuh. Purata lah kita kata seorang Islam kena lawan 3 tentera musuh. Jadi mereka ni berperang di Najat di satu tempat nama Yamamah. Apa yang menyebabkan Islam tidak boleh menghantar tentera yang lebih besar? Macam ni. Sebab kumpulan-kumpulan yang murtad tu banyak tempat. Dan ini perlu disettlekan ataupun dengan kata lain perlu ditangani oleh Saidina Abu Bakar dengan begitu teliti. Jadi Abu Bakar terpaksa membentuk lebih kurang 11 batalion. Bayangkan daripada sahabat-sahabat dan tentera Islam yang ramai nak kena pecah pula mengikut suasana dan condition. Hak ni nak hantar banyak mana, hak ni banyak mana ke sebelah tempat. Jadi yang dapat dihantar kepada Musailamah lebih kurang 13,000. Tu pun kira hebat dah, kira besar. Yang pertama sekali dihantar bukan Khalid lagi jadi panglima perang. Yang pertama dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Buat pertama kali Ikrimah bertempur ni, mereka langsung tidak goyah. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang boleh mengecilkan pertahanan dan kekuatan mereka sewaktu tentera Islam di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Lalu Saidina Abu Bakar tukar strategi dengan meletakkan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang, mengingatkan jasa-jasanya yang banyak dalam peperangan sebelum ini dan kehebatan dia sebagai orator. Orator ni satu istilah yang diberikan kepada panglima perang yang bijak mengatur pelaksanaan dan strategi peperangan. Sebab zaman perang Uhud dulu yang jadi ramai sahabat-sahabat pemanah atas bukit Uhud tu kerana siapa? Kerana Khalid ni lah yang pi pusing kat belakang tu, yang hampir mengorbankan sejumlah besar sahabat-sahabat pemanah di atas bukit Uhud. Jadi rancangan awalnya yang dapat information kepada orang Islam selepas serangan yang pertama tu, rupa-rupanya Yamamah ni adalah suatu bumi yang terkenal dengan industri kita kata pembuatan besi, dan mereka antara tempat pembuatan bilah-bilah pedang yang terbaik. Kalau kita tengok sejarah pedang-pedang Nabi yang banyak tu, ada sebilah pedang Nabi dibuat oleh orang Bani Hanifah ni lah. Mereka hebat dalam pertukangan besi, terutama di bahagian buat pedang. Jadi kita ni nak berlawang dengan orang yang terror buat pedang, memang logistik dia hebat lah. Apa maksud logistik? Prasana, peralatan ataupun perkakasan perang. Jumlah pula ramai. Jagoan-jagoan, hak pemanah pun hebat, main pedang pun hebat, berkuda pun hebat. Satu pasukan yang cukup besar untuk dihadapi oleh orang Islam. Informasi awal yang dapat ialah ramai hak duk belakang Musailamah ni sebenarnya bukan sukakan dia sangat pun. Bukan semua orang sukakan Musailamah. Tetapi mereka sanggup duduk belakang Musailamah kerana isu sentimen dan ketaksuban pada suku dan kabilah. Semangat tu, cintakan suku, cintakan kabilah tu lebih tebal. Sebab tu ada sebahagian besar mereka sanggup mengeluarkan perkataan macam ni. Dengar perkataan pengikut-pengikut dia. Sesungguhnya, demi Tuhan, dia bersaksi demi Tuhan, Musailamah di sisi kami ni adalah seorang lelaki yang bersifat pembual besar. Bual je besar. Padahal mereka ni penyokong Musailamah. Di sisi kami yang kami kenal, Musailamah ni seorang lelaki yang bersifat pembual besar. Dan begitu juga kami mengakui di sisi kami Muhammad itu, merujuk kepada Nabi Muhammad, adalah seorang lelaki yang benar. Dia mengakui Musailamah bual besar, Nabi itu lelaki yang benar. Tetapi
seorang lelaki yang bersifat pembual besar, Musailamah, lebih kami cintai sebab dia daripada kabilah Bani Hanifah dan Bani Rabi'ah, lebih kami cintai daripada seorang lelaki yang benar daripada kalangan kabilah Bani Mudhar. Bani Mudhar tu keluarga Rasulullah, Musailamah tu keluarga Hanifah, termasuk keluarga Rabi'ah. Tapi sebab sentimen dan suku kepada cintakan kabilah tu, walaupun Musailamah tu buat je besar, tapi sebab suku dia tu hebat. Walaupun Nabi tu betul, tapi kabilah Bani Mudhar tu dianggap lebih rendah dari kabilah mereka, dia tolak Nabi. Ini dapat informasi kepada kita bahawa mereka duduk belakang Musailamah sebagai penyokong tu bukan kepada kebenaran, tapi lebih kepada sentimen dan ketaksuban semata-mata. Baik, inilah yang bahaya. Tuan-tuan, kalau kita taksub, biar orang nak kata kita taksub, tak apa. Asalkan taksub kita pada hakikah. Taksub kita pada kebenaran. Taksub kita pada benda yang hak. Orang nak tuduh kamu ni melampau lah, kamu taksub ke, tak apa. Janji hak aku taksub ni benda betul, benda benar. Tapi jangan sesekali kita taksub, kita melampau pada isu-isu yang melibatkan perkauman. Isu-isu kita kata seperti mengangkat kemuliaan atau kelebihan sesuatu kaum, sesuatu suku, nak dibanding-banding pula dengan kaum dan suku-suku yang lain. Ini sebagai contoh. Benda ni tak akan bertahan lama.